Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita belajar tentang satu suasana yang kita akan sampai sekejap lagi dalam hidup kita, yang disebut dengan kita akan hidup di alam barzah. Dan bila kita sebut tentang hidup di alam barzah ini, maka kita perlu tahu bahawa bagaimana keadaan perjalanan kita untuk menuju ke barzah tersebut. Berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni bila masuk dalam kubur nanti, kita tidak rasa yang disebut dengan penyesalan-penyesalan yang datang pada diri kita, kerana ketidakbersiapnya kita untuk menuju ke sana tadi. Tak bersiap ni maksudnya dalam hidup kita ni, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita tak bersedia dengan amalan-amalan dan kita tidak menyiapkan pada diri kita bekalan-bekalan untuk kita sampai di sana. Para penonton sekalian, saya nak sebut dan saya masih lagi membicarakan tentang hadis-hadis yang cerita tentang mengenai keadaan yang demikian. Pada malam ni saya nak sebut tentang hadis Abu Rafi' yang di antara lain diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga Abu Naim dalam Dalail Nubuwah. Cerita pada kita, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi suatu kubur. Kemudian beliau, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu satu kubur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut celaka, celaka, celaka. 3 kali Rasulullah sebut demikian. Celaka, celaka, celaka. Bila Rasulullah lalu saja di kawasan kubur itu, Rasulullah sebut kalimah demikian, celakalah, celakalah, celakalah. Bila Rasulullah lalu kawasan kubur, lalu ditanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibu aku, tidak ada seorang pun yang bersama dengan kamu kecuali aku." Diceritakan demikian. Bila dia sebut saja begitu, dia kata, "Tak ada orang dengan kamu ya Rasulullah kecuali aku saja yang sama dengan kamu." "Apakah kerana diri aku kamu berkata seperti itu ya Rasulullah?" Sahabat ni tanya balik Rasulullah, "Kenapa Rasulullah kamu tiba-tiba sebut celaka, celaka, celaka ni? Apa maksud ya Rasulullah?" Disebut demikian. Lalu Rasulullah menjawab, "Aku tidak bermaksud pada kamu." Rasulullah sebut demikian. "Tapi aku mengatakan itu kerana penghuni kubur itu ditanya mengenai diri aku, namun dia merasa ragu-ragu terhadap diriku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata, "Aku tak sebut pada diri aku," katanya Rasul, "aku tak sebut pada kamu, tapi aku sebut pada orang dalam kubur tu. Dia ditanya tentang diri aku, namun dia rasa ragu-ragu terhadap diri aku. Nak jawab tu tak boleh. Bila berada di dalam kubur, bila masuk dalam kubur, pertanyaan yang di antara yang ditanya awal-awal bila masuk dalam kubur, ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana, sekuat mana, seupaya mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dipanggil waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita kena pastikan pada diri kita, di antara perkara yang kita kena jaga sangat pada diri kita ialah jaganya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kan dalam hidup ni jaga hubungan dengan orang tu, jaga hubungan dengan orang ni, tapi hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak jaga. Yang ni yang menyebabkan bila dia masuk dalam kubur, tiba-tiba ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh jawab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang bahaya. Lalu menyebabkan Rasulullah kata, ada orang dalam kubur tu, bila ditanya, aku dengar dia ditanya tentang aku, tiba-tiba aku dengar dia ditanya tentang aku, dia tak boleh jawab tentang dia aku ni. Masih daripada Abu Rafi' lagi. Dia meriwayatkan, ketika aku sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Baqi' Al-Gharqa, aku duduk di perkuburan Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bina perkuburan. Perkuburan ni dekat dengan perkuburan di perkuburan dekat dengan Masjid Nabawi. Dipanggil
perkuburan Baqi' al-Gharqa. Katanya Abu Rafi', sementara aku berjalan di belakang Rasulullah, aku tengah berjalan di belakang Rasulullah, tiba-tiba baginda bersabda, kamu tidak dibenarkan, kamu tidak diberi petunjuk dan tidak mendapat petunjuk. Rasulullah sebut demikian. Tengah-tengah berjalan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tak diberi petunjuk dan kamu tidak mendapat petunjuk. Rasulullah sebut demikian. Kemudian aku tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu sebut demikian ya Rasulullah? Dengan aku pula tu ya Rasulullah, kamu sebut kenapa ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, bukan aku sebut pada kamu, aku maksudkan pada kamu, tetapi yang aku maksudkan adalah penghuni kubur ini. Rasulullah sebut demikian. Aku tak maksudkan kamu, tapi aku maksudkan orang dalam kubur ni, kata Rasulullah. Dia ditanya tentang diaku, tetapi dia mengaku tidak mengetahui siapa diaku. Allahu Akbar. Hidup zaman Rasulullah, mati di zaman Rasulullah, tiba-tiba tak boleh jawab tentang Rasulullah. Kita ni jangan begitu para sekalian. Walaupun kita ni tidak hidup zaman Rasulullah, tapi waktu mana kita masuk dalam kubur, boleh jawab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tak boleh jawab tentang Rasulullah. Ternyata ada sebuah kubur yang di atasnya tersiram air ketika penghuninya dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sebut begitu, ternyata di atas sebuah kubur tu ada di atasnya tersiram air ketika penghuninya dikuburkan. Maksudnya baru lagi masuk dalam kubur, tiba-tiba Rasulullah dengar dia sedang disoal tentang mengenai bagaimana keadaan dia waktu mana dia atas dunia, dihidup bersama dengan siapa waktu mana hidup atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar pada kita. Sesungguhnya jika seorang mukmin meninggal, dia akan didudukkan dalam kubur dia. Disebut dalam riwayat yang lain, disebut bila seorang mukmin meninggal dunia, lalu dia akan didudukkan di atas dalam kubur dia, lalu ditanya terus, siapa Tuhan kamu? Lalu dia jawab Allah, dia jawab demikian. Ditanya lagi, siapa Nabi kamu? Siapa Nabi kamu? Lalu dia jawab Muhammad bin Ibn Abdullah. Dia jawab demikian. Hal ini ditanyakan sebanyak 3 kali. Tanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka. 3 kali ditanya soalan demikian. Kemudian dibukakan baginya pintu menuju ke neraka dan dikatakan kepadanya, lihatlah tempat tinggal kamu jika saja kamu menyimpang daripada kehendaknya. Kamu tengoklah daripada tempat kamu itu, kalau sekiranya kamu menyimpang daripada kehendak Allah, asalnya tempat kamu ni dalam neraka Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala samakan diri kamu dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibukakan pintu syurga dan dikatakan pada dia, lihat tempat tinggal kamu dalam syurga, kerana sesungguhnya kamu teguh meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kamu dimatikan dalam keadaan sedemikian rupa. Allahu Akbar. Jika seorang kafir meninggal, dia akan didudukkan dalam kuburnya dan ditanyakan, siapa Tuhan kamu? Orang kafir yang meninggal dunia masuk dalam kubur tu, perjalanan dia dalam di barzah tu, ditanya terus, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Lalu dijawab, aku tidak tahu. Aku memang pernah mendengar orang yang mengatakan sesuatu, jawabnya. Lalu dikatakan pada dia, kamu benar-benar tak tahu? Kamu benar-benar tak tahu? Setelah itu dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan, lihat ke tempat tinggal kamu itu. Jika kamu benar-benar teguh beriman pada Allah, itulah tempat kamu. Lalu dibukakan baginya pintu neraka dan dikatakan, lihat tempat kamu, kerana kamu telah menyimpang daripada ajaran agama Allah. Demikianlah makna firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Lalu Allah tetap teguhkan orang-orang yang beriman itu dengan kata-kata yang teguh sepanjang dia hidup di atas dunia sampai di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Abu Qatadah mengatakan la ilaha illallah di dunia dan juga la ilaha illallah di akhirat. Lebih lanjut menuturkan pertanyaan itu ditujukan di alam kubur. Ini suasana bila berada dalam kubur, keadaan ini akan berlaku pada seorang tersebut. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah yang antara lain diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang sekaligus menghasankan Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Ajiri, Ibnu Abi Asim dan Al-Baihaqi, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang mayat telah dikuburkan, jika seorang itu dikuburkan, akan datang pada dia 2 malaikat
yang berwarna hitam kebiru-biruan. Warna hitam kebiru-biruan. Ni macam warna jubah ni. Yang akan datang di saat mana? Dalam kubur nanti. Yang satu bernama Munkar dan lain yang bernama Nakir. Keduanya akan bertanya, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang ni? Man hadar rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Dua malaikat ni akan tanya terus. Dia menjawab, dia adalah hamba Allah sekaligus Rasulullah. Orang mukmin dia akan jawab. Dia akan jawab terus, ni hamba Allah dan juga Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus Rasulullah. Lebih lanjut mereka berdua mengatakan, kami tahu bahawa kamu akan mengatakan hal itu. Malaikat Munkar dan Nakir kata, agak dah. Mesti jawab macam ni. Mesti jawab macam ni. Lalu dilapangkan baginya kuburnya seluas 70 depa kali 70 depa. 70 hasta kali 70 hasta kubur orang mukmin ini. Kemudian dipancarkan sinar di dalamnya dan dikatakan, tidurlah di tempat yang lena ini. Si mayat itu berkata, pulangkan aku kepada keluargaku. Aku ingin memberitahu mereka tentang keadaan ini. Lalu dijawab, tak perlu lagi. Tak perlu lagi, tidur saja kamu. Seperti tidur sepasang pengantin yang mula tidur di malam tamu mereka di alam barzakh itu sendiri. Hal itu berlangsung hingga Allah membangkitkan daripada tidurnya tersebut. Dia rasa lena dia pada saat malam tamu di dalam kubur tu bagaikan malam pengantin baru, terjaga hari kiamat. Allahu Akbar. Bagi setiap mereka yang baru meninggal dunia ini sendiri keadaan yang berlaku pada mereka. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita lah nikmat yang sebegini. Nikmat orang mukmin. Bila masuk dalam kubur ni menjadi taman pada taman-taman syurga. Bukan menjadi kawah kepada kawah neraka. Jika mayat itu seorang munafik, katakanlah yang mati ni orang munafik, masuk dalam kubur ni orang munafik. Lalu dalam keadaan dia mati, dia akan menjawab. Bila ditanya, apa pandangan kamu terhadap orang ni? Lalu dia akan jawab, aku pernah mendengar orang yang bercakap sesuatu sehingga aku pun melakukan hal yang sama. Aku tidak tahu. Dia jawab demikian. Dia jawab terus. Kalau ditanya, ni siapa ni pada kamu ni? Ni orang yang kamu nampak dalam kubur ni. Ni siapa pada diri kamu? Dia kata, aku pernah dengar tentang orang ni. Aku nak jawab macam orang ramai jawab lah. Aku tak boleh nak jawab. Cara sempurna aku tak boleh jawab. Ni orang munafik. Lalu malaikat akan jawab pada dia. Malaikat jawab, kami sudah agak dah. Kamu akan mengatakan hal keadaan demikian. Boleh agak dah. Mulut kamu akan jawab demikian. Kemudian dikatakan pada bumi, himpitlah orang tersebut. Himpitlah dia. Bumi lalu menghimpit dirinya sehingga tulang rusuk orang itu tercerai-berai dan dia masih terus terseksa hingga Allah membangkitkannya daripada tempat tersebut. Hingga Allah membangkitkan dia daripada tempat yang demikian. Mula diazab, tanya satu soalan je. Masuk dalam kubur tanya satu soalan je, tak boleh jawab terus. Maka diazab dalam kubur ini sendiri. Sampai bila? Sampailah dibangkitkan dia daripada kubur itu sendiri. Diriwayatkan daripada At-Tabrani dalam Al-Awsat, daripada Ibn Al-Mardawih, masih daripada Abu Hurairah, dia menuturkan bahawa ia pernah mengunjungi seorang jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mardawih dia cerita daripada Abu Hurairah, dia kata dia pernah hantar satu jenazah bersama dengan Rasulullah. Setelah mana pengkebumian selesai saja dilakukan, orang-orang pun telah kembali. Orang-orang pun balik. Bila orang balik saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersabda, sesungguhnya sekarang ini dia mendengar suara tapak-tapak kaki kalian. Kita tinggalkan kubur orang ni, sekarang dia dengar tapak kaki kita tinggalkan kubur ni. Dia didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Sekarang ni Rasulullah kata, kita baru ke bumi jenazah ni, dia datang dah malaikat Munkar dan Nakir. Mata mereka seperti kuali yang terbuat daripada tembaga. Rasulullah kata, mata malaikat Munkar dan Nakir ni macam kuali yang diperbuat daripada tembaga. Taring-taringnya seperti tanduk lembu dan suaranya seperti petir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Suara tu kita takutnya macam kita dengar suara petir atas dunia ni kan. Bila kita dengar suara petir atas dunia ni, meremang bulu roma kita ni. Kemudian mereka berdua mendudukkan dan menanyakan apa yang telah disembahnya. Ambil jenazah, letak terus.
Bila jenazah tu duduk saja, dudukkan saja, lalu tanya terus, apa yang kamu sembah sepanjang kamu hidup atas dunia dahulu? Siapa Nabi kamu? Jika dia termasuk orang yang menyembah Allah, dia akan menjawab, aku telah menjadi diri aku hamba kepada Allah, dan Nabi ku adalah Muhammad yang telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, sehingga kami meyakini dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Demikianlah makna firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Tuan-tuan tengok dalam ayat surah Al-Ibrahim ayat yang ke-27 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan kata-kata orang beriman. Tetap kata-kata orang beriman tu maknanya apa dia? Bil qawlis sabit. Hidup dia ni tetap sama, atas dunia sama, dalam kubur sama, bangun di akhirat nanti sama, sampai ke dalam syurga Allah dalam keadaan sama pada diri dia. Kemudian dikatakan pada dia, dengan keyakinan itu kamu datang. Bila hidup kamu tak tergoncangkan, saya pesan banyak kali pada sahabat-sahabat atas sepanjang kita hidup atas dunia ni, di antara perkara yang kita kena letak keyakinan sungguh-sungguh dalam hidup kita ni, keyakinan kepada yang disebut dengan keimanan kepada Allah. Jangan goyang dalam hidup. Jangan pergi percaya kepada harta benda. Jangan pergi percaya pada jawatan. Jangan percaya dengan pangkat. Percaya pada kita, pada Allah dalam hidup. Bila kita pergi percaya pada pangkat, jawatan, harta, yang ni semua memusnahkan kita. Semua merosakkan diri kita. Yang menguntungkan kita ialah bila kita ni meletakkan keyakinan hidup hanyalah dengan Islam pada diri kita ni sendiri. Orang kita ni, ramai di kalangan kita ni hilang keyakinan terhadap Islam. Dengan keyakinan tu kamu datang, dengan keyakinan itu kamu meninggal, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan. Maknanya kamu hidup dengan Islam, kamu mati dengan Islam, kamu bangkit di akhirat nanti dengan Islam. Setelah itu dibukakan baginya pintu menuju syurga, dan dilapangkan baginya lubang kuburnya tersebut. Dilapangkan lubang kubur dia ni bila dalam keadaan demikian. Jika dia termasuk di kalangan orang yang teragak-agak di atas dunia, hidup atas dunia ni teragak-agak dengan Islam, ragu-ragu terhadap Islam. Mula dia, bila ditanya saja, siapa Nabi kamu, siapa Tuhan kamu, dia jawab terus, tak tahu. Aku memang pernah mendengar orang yang mengatakan sesuatu tentang agama ini, tapi aku pun tak ikut bersama dengan mereka. Aku pun dalam keadaan yang ikut berdasar pada orang kata tersebut. Lalu dikatakan pada dia, dengan keraguan itu kamu datang, dengan itu keraguan itu kamu meninggal, dan dengan keraguan itu pula lah kamu akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, di antara mulut kita yang kita kena sentiasa lafazkan ialah raditu billahi rabba. Mulut kita ni sebut raditu billahi rabba. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wabil islami dina, dan Islam itu sebagai satu cara hidup aku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu Nabi dan juga Rasul dalam hidup aku. Ini tiap-tiap pagi ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang boleh tarik balik, tuan-tuan tarik balik, tulis balik. Apa yang diajar dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni sentiasa kita ni jangan teragak-agak dengan Islam. Mulut kita sentiasa datang je perasaan keraguan tersebut, mulut kita sebut terus raditu billahi rabba. Aku redalah Allah itu Rabb aku dalam hidup aku. Jangan ada pada diri kita ni sikit pun perasaan yang kita ni nak pergi keyakinan kita kepada benda yang selain daripada Allah. Jangan pada diri kita. Wabil islami dina. Islam ni sebagai satu cara hidup kita. Dalam ekonomi Islam. Dalam sosial Islam. Dalam dalam kebudayaan Islam. Dalam jual beli cara Islam. Jangan hidup kita ni jual beli cara yang tidak Islam dalam hidup kita. Kemudian dalam bermuamalah cara Islam. Segala benda yang kita buat semua dengan Islam. Dan hujung tu wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul dalam kehidupan kita ni. Orang kita ni kan, ramai di kalangan kita ni cepat terpengaruh. Kena benda sikit je terpengaruh terus di kalangan kita. Orang kita ni datang sikit benda-benda yang menimbulkan keraguan, mempengaruhi kehidupan kita.
Ini mula menimbulkan syak wasangka di kalangan kita ni. Syak-syak ni datang yang menyebabkan bila syak-syak begitu, kita bawa syak tersebut sampai dalam lubang kubur, sampai di padang mahsyar Allah. Menyebabkan kita rugi dalam kehidupan kita, rosak di kalangan kita. Kemudian dibukakan baginya pintu ke neraka, dan dibelik pada dirinya kala jengking dan ular, yang jika salah satunya menyembur nafas dia di dunia, ular tu kalau belik dia dan menyembur nafas dia tersebut, tidak akan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Kalau tersembur sekali je, Rasulullah sebut gambaran pada binatang yang disebut dalam kubur ni, bila sembur saja sekali tersebut, tak akan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Semuanya menggigit dirinya. Lalu bumi ini diperintahkan untuk menghimpitnya hingga tulang rusuknya bercerai-berai pada diri dia tersebut. Allahu Akbar. Masih daripada Abu Hurairah dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jika seorang mayat itu diletakkan dalam kuburnya, dia menuju kepada barzah, dia mendengar suara telapak kaki orang yang menghantarnya itu. Dia mendengar suara tersebut ketika mereka pulang, sama ada mereka hantar dan juga mereka pulang. Jika dia seorang mukmin, salat akan berada di hujung kepalanya, zakat berada sebelah kanannya, puasa berada sebelah kirinya. Kemudian sedangkan perbuatan baik, kebaikan dan ihsan berada di kedua kakinya. Kemudian ia didatangi malaikat daripada sisi kepalanya, maka amalan salatnya akan mengatakan, tidak ada jalan masuk di kawasan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila satu jenazah masuk saja tak dalam kubur dia, di hujung kepala dia berada solat dia, di hujung kepala dia. Zakat di sebelah kanan dia, puasa di sebelah kiri dia. Sedangkan perbuatan baik, kebaikan dan ihsan berada di kedua belah kakinya. Kemudian didatangi malaikat di sisi kepalanya. Malaikat datang sebelah kepala dia. Bila datang, solat pun tolak terus. Solat kata, dia tak boleh azab dia bahagian kepala ni. Aku yang jaga bahagian kepala ni. Lalu didatangi sebelah kanan dia, maka amalan zakat dia akan jawab apa dia? Tak ada jalan masuk di kawasan ini. Ini yang pernah kita sebut ni. Zakat akan sebelah kanan dia tersebut. Bila dia cuba untuk mengazab orang tersebut, lalu dijawab terus, tak ada, kamu tak boleh masuk di kawasan ini. Didatangi juga di sebelah kiri dia, amalan puasa mengatakan hal yang sama juga, tidak ada jalan masuk di sini. Datang sebelah kiri, amalan puasa kata, jangan masuk kawasan ini, kerana dia, aku jaga pada dia. Setelah itu didatangi di sebelah kedua kaki dia. Datang pula, Rasulullah cerita, datang azab untuk sebelah hujung kaki dia. Bila datang nak serang sebelah kaki, maka perbuatan baik, kebaikan dan ihsan mengatakan tidak ada jalan masuk di kawasan ini. Selanjutnya dikatakan kepadanya, duduklah. Disebut demikian, duduklah. Dia lantas duduk dan dikatakan padanya, beritahulah kepada kami apa yang telah kami tanyakan kepada kami itu. Dia menjawab, perkenankan aku mengerjakan salat. Orang ni bila datang sebelah, datang kanan kiri, semua tak boleh. Lalu selesai saja tersebut, lalu didudukkan dia. Bila duduk, dia pun nak tanya amalan apa yang dilakukan ini. Lalu dia jawab, izinkan aku nak solat. Orang yang hidup dengan solat kan, ada masalah dia solat, ada masalah dia solat. Silakan mengerjakan, dan setelah itu tolong beritahu jawapannya apa yang terhadap aku ingin tanyakan pada kamu, pada diri kamu sebentar lagi. Dia bertanya, apakah yang telah kalian tanyakan padaku? Kamu nak tanya apa dia pada aku? Dijawab, bagaimana pengakuan kamu mengenai seorang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian, iaitu Muhammad bin Abdullah. Kamu nak jawab apa dia terhadap Muhammad bin Abdullah? Lalu dia berjawab, aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. Orang mukmin ni akan jawab terus, aku bersaksi. Kalau kamu nak tanya yang tu, aku nak jawab dia adalah Rasulullah. Kemudian beliau telah datang sebelah kami, beliau telah datang pada kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata daripada Tuhan kami, sehingga kami pun mempercayai dan mengikutinya. Kemudian dikatakan, kamu benar, dengan kepercayaan itu kamu datang, dengannya kamu meninggal, dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan insya-Allah. Tanya soalan mereka. Kemudian selanjutnya dilapangkan baginya kubur seluas jangkauan pandangan mata. Demikian makna firman Allah Ta'ala,
yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Ditetapkan Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dengan kata-kata yang qaulus tsabit, kata-kata yang tak menggelincirkan langsung. Hidup atas dunia dalam keadaan demikian, dia keyakinan dengan Allah, masuk dalam kubur dengan Allah, kemudian bangkit di akhirat nanti dengan Allah. Itu kaedah pada diri demikian. Sama ada di dunia wa fil akhirah, sama ada dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pada para malaikat, bukakanlah untuknya pintu menuju ke neraka. Lalu bila sebut saja begitu, buka pintu untuk menuju ke neraka pada diri dia. Lalu dibukakan baginya pintu neraka, akan dikatakan padanya, inilah tempat asal kamu jika kamu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Jika kamu berbuat maksiat kepada Allah sewaktu mana kamu hidup di atas dunia, dia pun semakin berbahagia. Lebih lanjut dikatakan pada malaikat, bukakanlah pintu untuknya ke syurga. Pintu syurga. Lantas dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan padanya, inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Mendengar itu, kebahagiaan dia pun semakin bertambah dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka tersebut. Ini di antara yang dilakukan waktu mana kita berada. Selanjutnya, jasadnya dikembalikan menjadi tanah seperti awal penciptaannya, sedangkan rohnya diterbangkan di udara yang baik, berbentuk burung berwarna hijau yang hinggap di pohon di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir di dalam kuburnya akan didatangi daripada sisi kepala dia, namun tidak terdapat sesuatu pun padanya. Bila datang sebelah kepala, tak ada penghalang untuk nak sampai di kepala dia. Didatangi daripada sisi kedua kakinya, tidak ada dapati sesuatu apa pun. Dia didudukkan dalam keadaan ketakutan dan tidak rasa tenang padanya. Lalu dikatakan, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian ini, dan apa pula kesaksian mengenai dirinya? Dia tidak mengenali namanya. Lalu dikatakan, Muhammad namanya. Selanjutnya dia mengatakan, aku memang pernah mendengar orang yang mengatakan sesuatu, sehingga aku pun mengatakan apa yang mereka katakan tersebut. Tak boleh jawab. Bila masuk dalam kubur, orang kafir ke orang munafik ke, tak boleh jawab. Tak boleh jawab terus. Bila masuk dalam kubur, di waktu tersebut, dalam keadaan yang masing-masing, di waktu ininya, mula dalam keadaan demikian, tak boleh nak jawab keadaan pada mereka. Setelah itu disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya bercerai-berai. Demikian makna firman Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sungguhnya aku jadikan jalan hidup dia di hadapan nanti semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu selanjutnya dibukakanlah padanya, dikatakan pada dia, bukalah baginya pintu syurga. Lalu dibukakan baginya pintu syurga, dikatakan pada dia, inilah tempat tinggal dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu jika kamu mentaati perintah Allah. Sepatutnya kamu dalam syurga kalau kamu taat pada perintah Allah. Mendengar itu, penyesalan pun semakin bertambah. Setelah itu dibukakan pintu neraka dan dikatakan kepada dia, inilah tempat tinggal dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu itu sendiri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, semua hadis-hadis yang kita baca ni tuan-tuan, dengan tujuan nak suruh kita ni, janganlah pada diri kita yang rasa penyesalan bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, tetapi kita bersiap awal-awal sewaktu mana kita hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan bila kita bersiap di waktu mana kita hidup ini, maka selamatlah perjalanan kita ke barzakh. Sebentar lagi waktu mana kita berada di saat mana yang sengsara ataupun bahagia, waktu mana kita masuk dalam kubur sekejap lagi. Saya rasa sekarang inilah, mudah-mudahan tazkirah ringkas ini akan membekas pada diri kita dan kita akan sentiasa bersiap sedia untuk saat-saat yang sedemikian rupa, dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini, dan saya nak jawab beberapa pertanyaan-tanyaan sahabat-sahabat yang tanya soalan-soalan. Kita jawab sikit soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat dalam pertanyaan-pertanyaan kita ni.
di kalangan kita ni tentang suasana kita, dan yang ditanya banyak persoalan yang jarang saya jawab akhir-akhir ni, tapi malam ni kita jawab sikit pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dalam Facebook kita. Tengok dalam Facebook ni banyak pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, di alam akhirat adakah bangsa bani kita itu, bangsa ataupun bani kita ini penting? Apa yang diukur selain amalan kita? Bila kita masuk dalam kubur, yang dijaga pada diri kita ialah mengenai yang disebut dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, amalan kita. Yang ketiga, akhlak kita. Yang ni diambil kira semua. Bila kita masuk dalam kubur, 3 perkara ni menjadi keutamaan pada diri kita yang demikian. Kemudian ditanya lagi dalam Facebook kita ni, saya jawab dalam Facebook terlebih dahulu. Kemudian orang yang tak mentaati Allah di dunia pun Allah akan sempitkan hidupnya, apatah lagi dalam kubur. Ya betul. Muhammad yang tanya soalan demikian. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Saya nak tanya, betul ke tugas ulama membimbing kita sampai ke alam barzah dan di padang mahsyar nanti? Ya, memang tugas para alim ulama demikian. Tugas tanggungjawab para alim ulama mendidik, menjaga masyarakat ini sampai kepada akhirat Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya salihin. Dia panggil demikian. Waktu mana kita berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sabrina Zubair tanya, Assalamualaikum Ustaz, boleh ke khatam Al-Quran tanpa tadabbur makna ayat? Sebab nak cepat khatam Al-Quran waktu bulan Ramadan. Yang mana lebih afdal Ustaz? Ya, baca Al-Quran tak jadi masalah pun untuk kita tidak tadabbur. Tapi kalau kita boleh tadabbur, itu keutamaan di kalangan kita yang demikian. Ini keutamaan pada diri kita berterusan dan berterusan pada diri kita. Sabrina tanya soalan demikian. Wakaf tunai perlu niat ataupun apa Ustaz? Ya, perlu niat. Bila kita buat wakaf, kita perlu niat. Juliana tanya soalan demikian. Kemudian, apakah amalan untuk mengelakkan azab kubur? Depan nanti. InsyaAllah ada 2-3 amalan yang besar di antara perkara yang kita boleh menyelamatkan daripada azab kubur. Antaranya, baca Al-Quran, surah Al-Mulk. Yang kedua, bersedekah dalam hidup kita, sentiasa bersedekah di kalangan kita. Ni antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada kita. Okey. Ustaz, tes COVID yang cucuk dalam hidung tu tak batal ke puasa Ustaz? Tak batal. Ulama-ulama sebut dia dengan tujuan bukan kita makan, dengan tujuan untuk kita nak tahu yang disebut dengan dalam keadaan pada diri kita ini sendiri. Ustaz, betul ke apakah kita bila kita beredar beberapa langkah daripada kubur selepas kebumikan jenazah, malaikat terus datang terus tanya soalan pada jenazah. Belum beredar pun dia kena tanya. Belum beredar lagi, kena tanya dah di kalangan kita. Ini ditanya soalan-soalan demikian pada diri kita ini sendiri. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ditanya di kalangan kita ni, apakah keutamaan dalam kubur keyakinan pada Allah? 3 perkara jadi keutamaan dalam kubur keyakinan pada Allah ni. Kita kena letakkan kekuatan pada kita demikian. Ustaz, sampaikah pahala sedekah kita pada setiap amalan kebaikan yang kita lakukan pada arwah? Jika kita berniat bersedekah ke atas arwah, adakah rohnya tenang di dalam sana Ustaz dengan sedekah kita itu? Ya, mudah-mudahan sampai pahala-pahala kita ni, dan mudah-mudahan Allah jadikan keselamatan. Ada soalan sebentar tadi, Farhan sekejap nak tengok ni dalam Facebook tadi. Ustaz, tolong bagi pandangan Ustaz pasal sekarang ramai Ustaz, tolong bagi pandangan Ustaz pasal sekarang ramai marah Kak Jekyll. Sebab seorang adik keluarga mereka macam dituduh menghina orang Melayu. Saya siasat banyak kekeliruan. Tolong Ustaz bagi nasihat cara Islam dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Sedih tengok orang Melayu kita ni nak hancurkan bisnes Melayu. Boleh ke Ustaz? Saya pun geram, tapi takut tersesat ikut perasaan sangat. Saya secara peribadi saya nak sebut bahawa itu bukan tindakan yang betul yang berlaku di kalangan kita. Sama-sama orang Islam, dia tak sepatut berlaku tuduh menuduh sedemikian rupa. Kita pun tahu Jekyll ni di kalangan orang Islam. Kemudian perniagaannya pun dah lama dah, dan amalan-amalan saya pun diberitahu, amalan-amalan yang dibuat oleh keluarga Jekyll dan di kalangan mereka sebut banyak amalan-amalan soleh yang mereka lakukan itu sendiri. Termasuk saya diberitahu ada tahfiz mereka di Janda Baik. Kemudian mereka, saya dipahamkan bahawa
bukan diniatkan kepada orang Melayu kita, tetapi oleh kerana orang kita tak faham SOP yang dikeluarkan. Itu saja silap faham di kalangan kita. Tiba-tiba ada di kalangan di kalangan netizen yang ambil kesempatan di atas kesilapan tulisan yang sedemikian rupa. Bagi saya, kita tak wajar untuk kita nak memboikot perniagaan sesama orang Islam. Tak wajar demikian. Tetapi kita kena pastikan yang di kalangan kita ni, kita pastikan apa yang dilakukan itu mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga betul-betul. Dan perniagaan dalam, bila kita saling memboikot perniagaan sesama orang Islam, ini satu kerugian daripada kekuatan ekonomi orang Islam. Yang perlu kita boikot ialah yang disebut dengan perniagaan-perniagaan yang boleh menghancurkan Islam, bukan untuk membangunkan umat Islam. Itu tak betul dipanggil demikian. Saya sendiri, secara peribadi, saya kenal sedikit tentang background keluarga mereka, keluarga Jekyll ini, dan mereka di antara keluarga yang berjaya membangunkan perniagaan tekstil ini di kalangan masyarakat. Dan adalah beberapa kelemahan-kelemahan itu kita tak boleh nafikan. Kerana setiap orang ni, tak ada orang yang tak buat salah. Tapi orang yang bila dia buat salah, dia nampak bagaimana kesalahan dia untuk dibetulkan kembali, tak ada masalah pada kita. Dan tak sepatut bagi saya sebut, jangan kita boikot perniagaan orang Islam. Tetapi kita kena bangunkan ekonomi di kalangan kita. Jangan timbulkan soal yang disebut dengan bangsa. Bila kita timbulkan soal bangsa, yang menyebabkan, dia akan menyebabkan timbul yang disebut dengan rasa perkauman di kalangan kita ni. Rasulullah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar kita kena hidupkan ikatan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni adik-beradik di antara satu sama lain. Kesilapan saya diberitahu adalah disilap sikit yang ditulis. Orang Melayu tak faham SOP, disebut demikian. Yang dia kata, kenapa orang Melayu tak faham sikit SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kemudian diambil oleh netizen lain untuk diwar-warkan seolah-olah orang Melayu ni jahat, orang Melayu ni disebut Jekyll ni kata orang Melayu ni kata begini-begini. Tak betul bagi saya demikian. Ini kesilapan, kepahaman, salah faham di kalangan kita, dan kita kena betulkan balik di kalangan setiap kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni di antara orang-orang yang kita tidak saling dengki-berdengki dengan kejayaan orang Islam. Bahkan kita tengok Jekyll berjaya, kita doa, mudah-mudahan dengan dia berjaya tersebut, lagi dia bagi kejayaan kepada orang Islam. Ekonomi orang Islam berkembang baik, dan dia berjaya, dia buat sekolah tahfiz, dia bantu masjid, dia berjaya. Yang ni kita kena lakukan demikian di kalangan kita. Saya sebut banyak kali, jangan kita berdengki dengan kekuatan sesama kita. Jangan timbulkan unsur-unsur perpecahan dan perkauman. Tetapi rapatkan ukhuwah di kalangan kita dalam keadaan yang terbaik di kalangan kita. Bukan cara dengan kita memboikot, bukan. Boikot dengan yang lawan Islam. Yang lawan Islam boikot. Tapi Jekyll dia tak lawan Islam. Bahkan dia minta maaf, dia kata ini ada kesilapan di kalangan ahli keluarga kami, dan silap faham di kalangan netizen. Dan kita kena terima. Keadaan berlapang dada sedemikian rupa, itu yang terbaik. Di kalangan masyarakat kita, jangan kita saling benci-membenci. Jangan biarkan orang yang menimbulkan unsur-unsur perpecahan ini dalam masyarakat kita. Jangan demikian. Saya harap supaya pihak Jekyll pun dalam suasana ini, dia akan tunjukkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan lepas pada ini. Dengan keluarkan zakat, dengan bersedekah, dengan banyak amalan-amalan. Saya tahu keluarga-keluarga mereka ni keluarga-keluarga yang terjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersaing dengan keadaan yang suasana ekonomi kita, ekonomi yang malap dan dalam keadaan payah ini, lalu tiba-tiba kenapa kita nak padamkan lagi kekuatan kejayaan-kejayaan umat Islam di kalangan kita. Saya harap supaya para sahabat-sahabat buangkan perasaan dengki, perasaan cemburu, perasaan yang kita rasa tak suka tersebut. Kita bina kembali kekuatan di kalangan kita, ikatkan ukhuwah yang baik. Kita sama-sama mendoakan biar Jekyll ni berjaya, kemudian dengan dia berjaya, dia bantu orang Islam. Bukan dia berjaya kemudian dia kaya senang-senang seorang-seorang, tidak. Tapi bahkan dia berjaya, dia membawa kejayaan-kejayaan yang baik lagi dalam kerja-kerja umat Islam yang banyak yang perlu kita lakukan di kalangan kita. Saya dapati bahawa yang memang
memang bermasalah dengan Jekyll tersebut, dia akan timbulkan perasaan-perasaan demikian. Kita jangan begitu dalam hidup kita. Bila sama-sama kita damaikan yang berlaku di kalangan kita. Tapi dengan musuh tak ada toleransi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah di kalangan orang Islam, ruhama ubainahum asyidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir kamu kena tegas. Tapi dengan orang Islam, ruhama ubainahum, lemah lembut di kalangan mereka tersebut. Jaga pada diri kita, tak payah timbulkan isu-isu Melayu, isu-isu yang jenis demikian, tak payah. Timbulkan pada diri kita keimanan kita setakat mana di kalangan kita ni. Yang ni kita kena faham. Ya, saya setuju dengan ramai netizen jawab. Dia sebut ni salah faham je. Ya betul, salah faham je di kalangan masyarakat kita. Dan saya harap supaya jika terus memberi khidmat yang baik pada umat Islam, menjadikan barang-barang yang baik pada orang Islam dan memberikan keuntungan yang berlipat ganda dengan kejayaan-kejayaan Jekyll ni, baru manfaat pada orang Islam yang lain. Ramai yang setuju tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Jangan kita biarkan dalam keadaan sedemikian rupa, insya-Allah. Kemudian, yes, saya setuju boikotlah barang-barang Yahudi. Betul. Boikot orang yang bercanggah atau menghina Islam. Betul-betul. Tapi bersatu dengan institusi Islam hingga gerunnya musuh-musuh Islam. Saya cukup setuju dengan Amir Azmir yang sebut demikian. Kita tak perlu boikot sama-sama orang Islam. Jangan boikot sama-sama orang Islam. Tetapi dengan orang Islam, mesti rasa ruhama ubainahum, rasa kasih sayang di kalangan orang Islam ini sendiri, insya-Allah. Kemudian sahabat-sahabat yang tanya lagi, yang sebut lagi, alhamdulillah saya setuju dengan pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, ramai yang sebut setuju tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebaikan pada kita. Boikot, jangan boikot dengan orang Islam, jangan. Perniagaan orang Islam, saya minta supaya tolong umumkan perniagaan orang Islam dalam dalam fanpage saya, dalam apa saja kita gunakan, manfaatkan, umumkan apa yang ada pada diri kita di saat sebegini, insya-Allah. Mohon netizen jangan mudah menghukum orang tanpa soal selidik. Betul. Mohon dengar penjelasan daripada pihak tersebut. Ya, saya dah dengar dah penjelasan tersebut dan tiada niat untuk menghina. Betul. Ya, tidak ada niat saja pun menghina. Jadi waktu ni kita sama-sama orang Islam ni kuatkan ikatan kita, kuatkan ekonomi orang Islam. Mudah-mudahan bila kita kuat ekonomi Islam, menyelamatkan perniagaan kita dan bantu-bantu di kalangan kita. Kemudian Ustaz, macam mana kita nak bayar balik barang yang kita dah curi bertahun dahulu? Adakah patut kita jumpa orang itu atau ada cara lain? Ya, sepatutnya jumpalah kalau tak bawa mudarat. Kalau kita berjumpa dia kata, menatang ni rupa-rupa dia curi barang aku. Tak boleh. Tak boleh. Bahaya pada diri kita. Bahaya pada diri kita. Lalu kita buat macam mana? Post balik barang yang kita curi tadi. Hantar balik pada diri dia. Ataupun kita ambil duit dengan nilaian sekarang ini, lalu kita masukkan dalam tabung. Bila kita masuk ke dalam tabung di kalangan kita ni, bila kita masuk dalam tabung saja, insya-Allah dia akan sampai pahala ini kepada mereka-mereka tersebut, insya-Allah. Banyak ramai yang sebut saya setuju dengan pandangan Ustaz. Ya, terima kasih di atas. Ya, kita jangan boikot sesama orang Islam. Bangunkan, bagi semangat di kalangan kita. Dan sama juga dalam Facebook dan sebagainya. Dalam Facebook ni sebut terbaik Ustaz, moga-moga kita semua akan hilang penyakit-penyakit hati kita. Ni dalam bulan Ramadan ni. Pelik betul. Kenapa kita nak termakan hasutan di kalangan kita, nak laga-lagakan sesama kita? Jangan demikian. Jangan. Kita jaga pada diri kita. Kita dalam bulan Ramadan kan ni. Bila kita dalam bulan Ramadan, jaga diri kita. Jangan terhasut dan termakan perkara-perkara yang sedemikian rupa pada kita. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak saya khatam Al-Quran hadiah kepada ibu bapa saya walaupun mereka masih hidup? Dia sebaik-baiknya bila mereka dah meninggal dunia lah. Tapi kalau mereka masih hidup, tak jadi masalah juga. Kita boleh je niat. Dan kita baca doa. Yang terbaik, baca doa untuk mereka yang masih hidup ini sendiri. Itu cara kita lah demikian. Kemudian, terbaik Ustaz, moga-moga kita semua hilang daripada penyakit hati kita. Ya, mudah-mudahan demikian. Dalam YouTube pun sebut demikian. Kemudian dalam Facebook, sahabat-sahabat sebut setuju dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kita gunakan makian untuk menegur seseorang di publik? Tak boleh. Tak boleh cara demikian. Itu bukan satu cara yang dibenarkan dalam Islam. Bolehkah kita membayar zakat untuk pembinaan masjid dan sekolah tahfiz? Ya, boleh. Boleh.
Kerana dia termasuk dalam Ibn Sabil. Masuk, dipanggil demikian. Manusia tak nak bayar hutang dengan manusia, apakah akan dihisap jika pemberi hutang dan juga niat telah menghalalkan. Bila telah menghalalkan, tak ada lagi hisap. Tapi kalau dia tak halal, maka kena hisap. Itu cara demikian. Macam mana pula dengan pertelingkahan sesama ulama? Dia berlapang dada. Alim ulama diajar, kalau berlaku pertembungan sesama alim ulama, mesti melapangkan dada. Orang ni dia ada pandangan dia, orang ni ada pandangan dia. Pandangan dia tersebut masing-masing berlapang dada di kalangan alim ulama. Jangan caci mencaci. Jangan maki memaki di kalangan kita, jangan. Allahu akbar. Saya setuju dengan cara Ustaz Ahmad Dusuki. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Bulan Ramadan tahun ni syukur dapat kenal Ustaz, mendengar ceramah-ceramah daripada Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya pun bersyukur pada Allah di atas nikmat PKP ini. Nikmat PKP kita ni. Dan oleh kerana nikmat PKP ni, saya banyak duduk pada satu tempat je. Senang nak bagi tahu. Tuan-tuan boleh datang daripada Singapura, datang daripada Brunei, datang daripada merata dunia. Di kalangan kita ni, saya cek balik, datang daripada Amerika pun ada. Datang dari berbagai-bagai. Oleh yang demikian, dalam keadaan demikian, kita harap supaya Allah jadikan kebaikan dalam pada diri kita ni sendiri. Ada sebut saya adalah salah seorang pekerja Jekyll yang berkhidmat selama 13 tahun. Selama saya bekerja di Jekyll, bos tak pernah memberi masalah pada saya. Malahan bos sentiasa bermurah hati. Alhamdulillah. Tengok, ada di kalangan kita yang sebut demikian. Dia pernah berkhidmat. Saya pun bersyukur di atas segala yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Puan Lina tanya macam mana cara nak bersihkan hati kita. Macam Ustaz cakap di bulan Ramadan pun masih berhasad dengki, memfitnah, mengadu domba. Istighfar banyak-banyak. Mulut kita ni, tolonglah pada kita sebut astaghfirullah rabbal alamin, astaghfirullah hal azim. Astaghfirullah ni sentiasa di kalangan kita ni terulang-ulang di bibir kita demikian. Mudah-mudahan kita ni istighfar kita ni menyucikan hati kita. Betul. Kuzaira, saya setuju. Di sebalik PKP ada hikmah. Ya betul. Banyak hikmah yang Allah bagi pada kita. Kalau tidak PKP ni, ramai mana dah masa ni dah tidur. Senang cerita. Di kalangan kita. Alhamdulillah Allah jadikan PKP ni. Ni. Ustaz, 10 terakhir Ramadan tu kalau saya dalam haid, apa yang boleh saya buat untuk dapatkan malam Lailatul Qadar? Doa, zikir. Walaupun kita berada pada 10 akhir Ramadan, doa jangan tinggallah pada diri kita. Kemudian zikir biar berterusan dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan demikian kebaikan. Kemudian Lini Hizuddin sebut, sebelum ini saya selalu dengar Ustaz di Radio IKIM. Masa Ustaz dijemput di sana. Alhamdulillah PKP ni tiap malam dengan tazkirah Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Dalam Instagram tanya soalan, Ustaz, semoga Allah panjangkan umur Ustaz dan juga mampu meneruskan perkongsian ilmu ini agar bisa terus memberikan perkongsian ilmu. Mimin Lakos sebut demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kita daripada Indonesia dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, moga sama Ustaz dapat diteruskan walaupun dah habis PKP. Kita susun balik nanti insya-Allah. Cara nak bersihkan hati, istighfar banyak-banyak. Betul. Saya setuju dengan keadaan yang demikian. Kemudian Ustaz, Munkar dan Nakir soal dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa Arab. Tanya dalam bahasa Arab. Bila kita disoal dalam kubur nanti, guna bahasa Arab. Bangkit di akhirat nanti dengan bahasa Arab. Kita kata, saya tak faham Ustaz, saya tak belajar. Bila masuk dalam kubur, berubah terus kepahaman kita. Kita faham terus dan boleh bercakap terus dalam bahasa Arab. Itu kelebihan pada diri kita. Lebih-lebih lagi lah kalau sekiranya di atas dunia ni, kita ni sentiasa dalam keadaan yang berlatih dengan bahasa Arab, itu dengan bahasa Al-Quran Karim. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian, cara qada salat Ustaz, macam mana? Tanya soalan demikian. Macam mana nak qada salat? Bila kita sedar, kita tertinggal salat, maka di waktu sebut qada terus. Jangan tunggu masuk waktu. Jangan. Qada terus. Kecuali pada waktu tu waktu haram. Itu jangan qada. Kita teringat, Allah, aku dulu asal tak buat. Sekarang juga salat. Di waktu mana kita dalam keadaan demikian. Ya Allah, aku dalam keadaan sebegini. Ya Allah. Kalau orang mati sebab kanser, dikira mati syahid. Ya, saya kira
Saya menganggap orang yang mati kerana kanser dianggap mati syahid. Sebagaimana mati sakit taun, sebagaimana mati penyakit COVID-19 ini, dia dianggap syahid akhirat untuk diri dia. Dia dapat pahala syahid akhirat untuk orang demikian. Kemudian keluarga Jekyll ni orang yang baik-baik Ustaz. Keluarga Jekyll banyak bantu orang yang memerlukan. Ya betul. Saya dan kami sendiri pun di sudut kebiasaan kami pun pernah di Matan kami pernah saya diberi banyak-banyak kelebihan dalam pembelian kain-kain yang kami beli dan sebagainya. Di kalangan kami ni keluarga Jekyll ni banyak membantu dan memberi barang-barang dan kemudahan-kemudahan pada kami. Itu alhamdulillah. Dan bukannya untuk keuntungan perut mereka saja, tidak, tapi dia jaga sama keuntungan untuk masyarakat dan membangunkan ekonomi masyarakat ini. Besar di kalangan kita dipanggil. Ustaz, betulkah bulan Ramadan ni roh kembali ke rumah ni? Ni soalan yang biasa juga dia tanya. Roh orang mukmin memang dibenarkan. Roh-roh tertentu, tidak semua roh. Tapi roh yang kena azab, dia berterusan kena azab. Lagi seksa dia dalam bulan Ramadan ini. Kalau sekiranya tiada doa-doa yang saleh yang datang daripada anak-anak yang saleh. Ustaz, nak tanya hukum seorang suami tidak memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya, maka minum pun isterinya, jenis yang kedekut. Macam mana tu Ustaz? Boleh pergi berjumpa dengan mahkamah, beritahu pada mahkamah tentang kedekutnya suami dia. Tu cara demikian. Bagi tahu pada mahkamah, saya tak dapat nafkah daripada suami saya. Suami saya ni kedekut. Dia kawan-kawan dia belanja, tapi anak-anak dia tak belanja. Dia tak menggunakan pembelanjaan yang dia ada tersebut. Boleh bagi tahu pada mahkamah. Maklum pada mahkamah. Nanti mahkamah akan tentukan keadilan untuk diri kita. Kena mengadu pada mahkamah. Cara demikian. Ustaz, bolehkah kita solat tarawih walaupun sudah lepas bulan Ramadan? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Solat tarawih dalam bulan Ramadan je. Ke orang mana ni? Orang yang solat tarawih ni. Di bulan-bulan yang lain tak ada dah tarawih. Hanya dalam bulan Ramadan saja. Dengar ceramah Ustaz ni, nak tadarus pun tak jadi. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Ya. Lepas pada ni tadarus, nak tadarus pun. Lepas pada ni teruskan bacaan-bacaan Al-Quran yang tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan, malam yang baik ini saya nak berkongsi juga tentang 3 orang pelajar yang perlu tajaan, yang kami perlu lagi tajaan. Yang pertama, adik Auni Syuhada binti Muhammad Sukri. Yang ni dia lahir, dia menetap di Felda Ciku 7, Kelantan. Pelajar yang menghafal Quran di Ma'had Tahfiz kami, Ma'had Tahfiz di Macang. Yang pelajar ni telah pelajar-pelajar baru saja dan mempunyai adik-beradik yang ramai. Daripada anak peneroka ni, insya-Allah tuan-tuan bolehlah pakat-pakat taja. Yang pertama, adik Auni Syuhada binti Muhammad Sukri. Kemudian yang kedua, Muhammad Nur Zaim bin Baharum. Ayah dia mengupakan pesara. Dan juga dia ni di antara pelajar yang berakhlak, pencapaian yang bagus, perwatakan lemah lembut. Bukannya soflan, tidak. Baru je masuk pada tahun ini. Dan pelajar ni daripada Kuala Kerai, Kelantan. Dia menghafal Quran di Ma'had Tahfiz Al-Azhari. Yang tuan-tuan nak taja dia ni, tuan-tuan hubungi di talian bendahari 011 dua kali, kemudian 2 kali lagi 11 23 3824. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh tolong pakat-pakat tulis balik. 011 1123 3824. Ini untuk nak ditaja pelajar-pelajar ini sendiri. Kemudian yang 3, adik Nur Airin Hazaira binti Ja'far. Ni pelajar ni dia menghafal Quran pada tahun 2018 dan dia telah hafal sebanyak lebih kurang 21 juzuk dah. Tinggal 9 juzuk lagi. Dan pelajar ni merupakan di kalangan keluarga yang berpendapatan sederhana. Kemudian dia telah menghafal 2 ataupun 3 muka surat sekali hantar. Dalam tempoh PKP ni dia hantar 2-3 muka surat sekali dihantar. Dan pelajar ni di antara pelajar yang beradab dan juga berakhlak. Para hadirin sekalian boleh hubungi talian di 011 1123 3824. Kami memerlukan penaja-penaja untuk pelajar di Macang, Kelantan. Orang-orang Kelantan bolehlah pakat-pakat manfaatkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan tuan-tuan ataupun tuan-tuan terus ke bank in Matan Center tu, di akaun Matan Center di skrin tu ada. Tuan-tuan boleh bank inkan di sana
Kemudian tuan-tuan maklumkan pada bendahari 0136171941. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita. Ada sahabat kita ni Abdullah Rozali, tolong salin balik tersebut 0111123824. Betul. Terima kasih. Termasuk adik, termasuk saudara kita Muhammad Hanif yang salin balik. Kemudian Hanif Zaidin pun salin balik tersebut. Pakat-pakat di kalangan kita lah untuk manfaatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan malam ini pertemuan yang bermanfaat. Tuan-tuan yang nak pada kurma Maryami ni, tuan-tuan boleh terus ke matanbiz.com. Matanbiz.com, tuan-tuan pergi ke sana, tuan-tuan akan jumpa banyak produk-produk yang kami keluarkan untuk dana kepada sekolah tahfiz. Yang lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di belakang saya ini yang kita sedang menggerakkan projek-projek ekonomi umat Islam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan mampu memberi manfaat dan kami akan pulangkan balik ke sekolah Ma'atahfiz tersebut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan pada kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Anugerahkan kami di saat mana malam Lailatul Qadar itu keampunan kamu kepada kami ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu sembuhkan sesembuh-sembuhnya kami ini daripada COVID-19 itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة